A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam segmen Tazkirah Pagi dibawakan khas untuk anda oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita daripada mara bahaya yang sentiasa berada di sekeliling kita. Ya, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berlaku hari ini 1 Jun, ya, hari pertama kita memulakan sesi PKP 3.0, ya, untuk kita sentiasa berada di rumah, ya, untuk kita sentiasa menjaga kebersihan, untuk kita sentiasa menjaga hubungan kita, pergaulan kita, agar ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat manusia di atas dunia hari ini, iaitu pandemik COVID-19 ini, dapat kita bendung, dapat kita kurangkan, dan kita dapat menjaga, ya, diri kita, ahli keluarga kita dan seluruh masyarakat kita. Rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tanggungjawab kita. Satu sunnah, satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ke atas dunia ini, di mana adanya kehidupan, adanya kesakitan, adanya kesusahan. Semuanya itu adalah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan, menjadikan kesusahan, menjadikan kesenangan, menjadikan kesempitan, dan memberikan kesenangan dan kemewahan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di kalangan kita yang paling baik amalnya. Artinya, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang diuji. Kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai bentuk, dalam setiap peringkat dan juga tahap. Kita sebagai rakyat biasa, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedia untuk sabar, kita bersedia untuk keluar daripada zon selesa kita. Kita diuji untuk bagaimana perhatian kita terhadap orang lain. Ya. Kalau kita fikir senang kita orang yang pentingkan diri kita sendiri. Ya. Jadi situasi begini memang kita susah, tetapi kita bersedia untuk korbankan diri kita. Kita bersedia untuk korbankan kesenangan kita. Kita bersedia untuk korbankan sedikit harta kita. Demi apa? Demi untuk orang lain. Demi untuk kesejahteraan orang lain. Diperangkat orang yang mempunyai otoriti, pihak berkuasa, hari ini mereka bertungkus lumus untuk membantu, ya, orang yang di bawah tanggungannya dengan pelbagai cara. Ya. Saya secara peribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan yang menjadi frontliner, menjadi orang yang di hadapan, ya, bertungkus lumus untuk membendung ataupun untuk merawat ataupun untuk melayan, ya, rakan-rakan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik ini. Mudah-mudahan kita terus sabar, kita terus kuat, ya, kita jaga kita. Allah Taala ingin menguji kita supaya kita menjadi yang terbaik. Jadi rakan-rakan, teman-teman, itulah intro Tazkirah Pagi pada pagi ini, untuk sama-sama kita tenang, untuk kita sabar dan saling cakna kepada rakan-rakan kita di sebelah kita. Tengok, mungkin di antara mereka ada yang kesusahan, kita bantu mereka. Apa yang adalah daripada diri kita, mungkin mereka perlukan khidmat nasihat, kita nasihatkan mereka. Mereka perlukan bantuan makanan, mungkin ada di antara kita hari ini dengan kesempitan, dengan keadaan yang kita tidak dibenarkan untuk
bekerja dan sebagainya, ada di antara kita yang tersepit ataupun tidak mempunyai kecukupan kedua mereka. Jom kita saling cakna, kita prihatin, kita tanya-tanyalah kepada kita bagaimana kehidupan mereka, hulur ya, sesuap nasi ke sebagaimana untuk kita membantu. Allah Ta'ala tak tengok macam banyak mana pun yang kita berikan, tapi Allah Ta'ala melihat usaha kita, kesungguhan kita untuk membantu rakan-rakan. Jadi rakan-rakan, teman-teman, jangan lupa untuk kita kongsi-kongsikan Tazkirah Pagi dan Dakwah pada pagi ini, untuk kita like dan share ya, kita kongsikan dengan orang-orang lain. Dan ya, pastinya rakan-rakan, teman-teman, kalau nak bantu Dewan Dakwah ya, boleh sumbangkan ke akaun yang tertera, ada HB 21245760034890 untuk kita meneruskan menyemarakkan program-program ilmiah, bimbingan ya, dalam kehidupan kita. Sesungguhnya hidup kita ini perlukan panduan, dan panduan kita adalah ilmu yang berteruskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan kita, menerangi kegelapan kehidupan kita, menerangi sesuatu yang kita tidak faham berkaitan kehidupan kita, dan kita akan menjadi lebih tenang. Baik rakan-rakan, teman-teman, disambung bicara lisan kita untuk siri yang kelima. Ya, kita nak jaga lisan kita, kita nak bicara, kita nak menjaga tutur bicara kita, agar apa saja yang keluar daripada lidah kita, apa saja yang keluar daripada bicara kita, semuanya itu adalah yang baik-baik. Kenapa rakan-rakan, teman-teman, mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jadi yang terbaik. Ya. Tanya pun siapa-siapa, kita nak jadi yang terbaik. Siapa yang terbaik? Nabi sebut antara yang terbaik itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Dalam apa je bentuk, sama dengan keberadaan kita, kita sentiasa membantu orang lain. Musim COVID ni kan, kita cuba bantu orang lain, rakan-rakan jiran kita. Ataupun mungkin dengan lidah kita, dengan bicara kita, dengan tutur kata kita, kita orang yang pandai untuk bercakap. Nampak tidak semua orang mampu untuk berbicara, dia ada idea tetapi nak bercakap kadang tidak mempunyai kemampuan. Contoh dengan gagap, ialah dengan tak confidentnya, semua banyak. Ya. Ada pula orang yang mempunyai kepekatan berkata-kata, benda yang simple tapi cara penyampaian itu disampaikan cara yang cukup berkesan, impaknya sangat tinggi, memberikan kesan kepada para pendengar dan juga mereka yang mengikuti bicara tersebut. Ya. Jadi gunakanlah semua itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jangan pula yang sebaliknya. Janganlah tidak memberi manfaat kepada orang lain tapi menjadi asbab kepada pertelingkahan, menjadi asbab kepada pergaduhan, menjadi asbab kepada perpecahan, menjadi asbab kepada buruk sangka dan sebagainya. Ya, lidah cukup bahaya. Bab pepatah Melayu pun, ya, telajak perahu boleh kita undurkan, ya, terajak kata buruk padanya. Ya. Sebab bila kita terajak kata, adalah yang tertulis, ada yang terkata, mungkin boleh menyebabkan ia melakukan apa yang dikatakan sebagai jenayah. Orang boleh saman kita pula, orang boleh dakwa kita. Itu kena berhati-hatilah, ya, rakan-rakan, teman-teman. Baik, kita bicarakan, sambung bicara kita berkaitan kita bicara lisan untuk menjaga lisan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Antara perkara yang perlu kita jaga lidah kita, pertuturan kita, agar ia tidak menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Yang kelima ialah antara penyakit lidah ini ialah bertengkar. Jadi bertengkar ini ada satu sifat yang sangat tercela, sifat yang mazmumah, yang dikeji. Ya. Islam memang melarang kita daripada bertengkar. Ya. Rakan-rakan, teman-teman, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kenapa berlaku pertengkaran? Ya. Bertengkar ni berlaku yang pertama sekali ialah kerana ada sifat ego. Ya. Dia tidak sedia untuk ditegur. Ya. Dia merasakan dia saja yang betul. Ya. Yang ketiga, dia merasakan dia itu, ya, betul saja. Orang lain semua salah. Itu semua sebab ego lah.
Kerana ada dalam dirinya sifat mazmumah, ego, sombong, maka dia boleh membawa kepada pertengkaran. Sama ada pertengkaran ini adalah perkara yang kecil berkaitan dengan kehidupan ataupun berkaitan dengan perkara yang besar berkaitan dengan agama. Pertengkaran juga sering berlaku di kalangan ilmuwan-ilmuwan. Ya. Jadi kerana itulah rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kita berbicara bukan sekadar kita melihat kebenaran sesuatu yang kita bicarakan, tapi yang lebih penting ialah kita lihat bagaimana kita menyampaikan suatu kebenaran. Sekiranya suatu kebenaran itu kita sampaikan boleh membawa kepada pertengkaran, pergaduhan, maka di ketika itu kita kena cari suatu yang penyelesaian yang lebih baik. Kerana apabila kebenaran itu kita sampaikan tetapi membawa kepada pertengkaran, maka kebenaran itu sukar untuk diterima kerana pihak yang berkebenaran sudah tertutup. Ya. Hatinya sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Kerana itulah dia menjurus kepada berlakunya pertengkaran. Apatah lagi kita pula pun sama juga masuk untuk bertengkar. Nak tunjukkan betul kita ni betul. Apa yang kita bicarakan, kita bawa kitab lagi. Kita bawa kitab ni kan. Kita bawa kitab, ni nasnya betul ni. Ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi cara yang kita membawa itu mungkin tak kena caranya. Menyebabkan dia rasa terhina. Dia rasa dia diperhinakan. Dia rasa nak didik dan sebagainya. Maka kerana itulah, ya, elakkan kita daripada bertengkar. Ya. Rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimasukkan bertengkar ini adalah kamu menyerang seseorang yang telah menunaikan kewajipan atau menunaikan sesuatu kebenaran berkaitan dengan harta dan sebagainya. Jadi membantah bertengkar kepada suatu kebenaran. Jadi itu memang dilarang dan tidak sepatutnya. Contohlah apabila seorang itu telah menyatakan suatu kebenaran. Dia tolong betulkan kita. Tetapi dengan sifat ego kita dan sikap sombong kita, kita tidak mau menerima suatu teguran yang diberikan kepada kita. Maksudnya kita pun orang kata nak menegakkanlah diri kita, cari alasan macam maka berlakulah pertengkaran. Jadi itulah yang dimaksudkan suatu pertengkaran yang dicela. Jadi dalam situasi begitu, maka cara yang terbaik adalah kita kena cool down. Kita kena redakan dahulu. Walaupun kita nak menyampaikan kebenaran tapi situasinya itu tidak sesuai. Dan orang yang kita nak sampaikan kebenaran itu ketika itu belum bersedia untuk menerima kebenaran yang kita bawa. Rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi abghadur rijali ila Allah Ta'ala al-aladul khasimu abghadur rijali ila Allah Ta'ala al-aladul khasimu. Maksudnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang keras dalam bertengkar. Jadi bila bercakap ini bertengkar, biasanya dia akan menggunakan nada yang tinggi. Kemudian menggunakan kata-kata yang kesat. Seterusnya memang tak bagi ruang untuk orang lain bercakap. Nak dia saja yang didengar. Ini memang sikap yang tak baik. Jadi betullah rakan-rakan teman-teman, bila kita ada sesuatu yang perlu kita bincangkan dengan rakan dan teman ataupun kita nak menegur sesuatu kepada rakan kita, pastikan niat kita untuk apa. Kalau niat kita untuk menyampaikan kebenaran, membetulkan keadaan, tengok cara kita sampaikan itu boleh mencapai matlamat ataupun tidak. Jadi bila pertengkar ini dia akan berlaku dua pihak. Bila bertengkar dua pihak, kalau salah seorang mengalah dia akan slow sedikit. Contohlah yang si A ni marah-marah mana, si B diam aja. Akhirnya kata bila satu pihak yang B ini tidak melawan dan tidak beri respon tentang apa yang diberikan, bahkan mungkin dia nanti, okey tak apa, terima kasih. Jadi kita cari masalah yang pula untuk tegurkan. Jadi benda tu, pertengkaran tu akan kendur. Pertengkaran tidak akan berlaku. Jadi di situlah Allah Subhanahu Wa Taala
mengajar kepada kita untuk kita menahan diri pada sifat marah. Sebab orang bertengkar ni memang ada sifat marah. Wal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Al ghaiz itu orang yang wal kazimin al ghaiz, orang yang menahan diri daripada sifat marah, wal 'afina 'anil nas, dan memberi kemaafan kepada orang lain. Jadi orang-orang yang ada dalam dirinya sifat dapat menahan diri pada kemarahan dan memberi kemaafan kepada orang lain, insya-Allah dia tidak akan bertengkar. Dia akan sedia untuk bertenang seketika, walaupun dia betul, walaupun dia pihak yang benar, tapi ketika itu mengalah ataupun mengeluhkan keadaan, dia tidak terus bertengkar, lebih dihormati, dan dia akan beri ruang kepada pihak yang satu lagi untuk berfikir semula. Betul tak apa yang dilakukan? Baik. Hadis tadi yang diwakilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya orang yang paling dibenci, lelaki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras dalam bertengkar. Artinya orang yang suka bertengkar. Dan orang yang suka bertengkar ini selalu dikaitkan dengan apa? Dengan baran. Dikaitkan dengan panas baran. Orang yang selalu tak boleh nak kawal emosi, tak boleh nak rasa marah. Baik, rakan-rakan teman-teman, baran ni apa? Baran ini adalah satu sifat yang ada pada diri seseorang yang suka marah, yang tak boleh nak kawal diri dan terlalu mengikut hati dan perasaannya. Adakah kita perlu turuti? Adakah perlu kita ikuti sifat baran kita? Tak boleh, tuan-tuan puan-puan. Jadi baran ini adalah satu sifat yang telah terbuk. Mungkin kita dah biasa begitu. Masih nak marah, sikit marah, akhirnya menjadi tabiat kita. Jadi rakan-rakan teman-teman, kita ada akal. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan akal fikiran. Oleh akal itulah kita dapat menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi mana yang tidak baik ketika kita baran itu yang kita kena kawal. Perasaan kita, emosi kita ini perlu dikawal, bukan dituruti emosi kita, bukan dituruti baran kita, bukan diikuti sifat marah kita. Baran itu perlu dikawal. Sebab itulah bila baran ini emosi yang tak dinafikan, dia ada kaitan dengan syaitan yang sentiasa mendorong kita untuk bersifat amarah, bersifat panas baran ini. Bila kita marah-marah, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, apa yang aku buat ni. Jadi bila kita beristighfar kepada Allah, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang memang suka kalau kita marah ini, insya-Allah kita boleh kendurkan sifat marah kita. Yang pertama. Yang kedua, kita wuduklah. Sebab wuduk ini suatu syariat yang sangat digalakkan, bukan sekadar menjaga kebersihan, tetapi dia boleh membakar sifat panas itu yang dihasilkan oleh syaitan yang bersama dengan kita. Bila berwuduk tu kita akan rasa tenang. Sebab bila wuduk ni kita kan niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lepas wuduk tu kita basuh muka kita, biasa basuh muka kita pun baca doa. Kita ingat kepada Allah. Dengan tindakan-tindakan begitu dia akan mengendurkan. Di samping kita boleh mengalihkan fokus pemikiran kita yang marah tadi kepada perkara yang lain. Kemudian kalau kita dah wuduk pun tak bolehlah marah juga, pergilah ke tempat lain. Kalau ketika itu kita berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk, kita boleh baring. Kalau nak tidur pun lebih baik. Itu cara kita nak elakkan diri kita terus marah dan juga marah. Bertengkar memang dia ada kaitan dengan sifat marah, baran, pentingkan diri sendiri, dan macam-macam lagi sifat. Ingat orang yang suka bertengkar ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadur rijali ilallah. Orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan dia adab kita bila kita berbincang, kita bagi ruang kepada rakan kita untuk bercakap. Sama-samalah. Lepas dia habis bercakap, boleh kita bercakap. Kalau dia tak boleh nak terima, tak apa. Dulu. Tahan dulu. Sebab bila kita nak sampaikan sesuatu kebenaran, dia tak boleh terima, tak ada artinya pun kalau kita nak sampaikan kepada dia. Sabar dulu, tunggu waktu yang sesuai. Kalau masa ada berdepan tak boleh, nanti ingat balik,
kita pula WhatsApp dia. Kita teks dia melalui email ke. Lazimkan dengan sifat tawaduk, ya. Minta maaf dulu, minta maaf dia kalau saya silap, pandangan saya begini. Jadi kalau rasanya ada lebih baik, cuba tuan, saya maaf balik. Jangan terus kita hukum, awak salah ni, tengok hadisnya begini. Sedangkan terkadang isu yang bincangkan adalah perkara yang berkaitan dengan khilafiyah, perkara yang berkaitan dengan ijtihadiyah. Contohlah hari ini orang bincang masalah vaksin, masih ada lagi yang anti vaksin, yang kena vaksin. Jadi benda itu bukan satu yang qat'i, yang mesti kita, orang kata perkataan itu adalah satu. Inilah yang betul. Dan Al-Quran sendiri pun ada perkara yang berkaitan dengan mutasyabihat, ada yang berkaitan dengan persoalan ijtihad. Jadi tidak ada, orang kata untungnya kita bertegas pada suatu perkara yang persoalan ijtihad ataupun persoalan khilafiyah. Dan lebih kalau kita cara berbincang, kita minta difikirkan balik, ini pandangan saya, mungkin saya silap. Jadi cara begitu kita dapat mengendurkan keadaan dan tidak berlaku pertengkaran. Bila tak ada berlaku pertengkaran, maka apakah implikasi yang terbaik? Hubungan kita tidak terjejas. Dia masih menghormati kita, kita juga menghormati dia. Tapi kalau sekali kita bertengkar, kadanglah bertengkar itu sampailah kita pula keluar kata-kata yang kesat, kau ni ulama tak guna, ustaz apa, macam-macam lah keluar kata-kata yang keji, maka dia akan menimbulkan perpecahan, putusnya silaturahim, lahirnya persepsi negatifnya kita. Jadi benda tidak baik. Dan yang cantiknya apabila kita melihat rakan-rakan kita mungkin membuat sesuatu perkara yang tidak tepat sebagainya, kita PM tepi lah. Kita bincang dengan dia cara yang terbaik, ini pandangan saya begini. Kan dia tak terima tak apa. Pandangan masing-masing. Jadi biarlah kita semua ada sifat yang terbuka. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rakan-rakan, teman-teman dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama, Nabi menyebutkan bahawasanya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang suka bertengkar. Dan bertengkar itu menggunakan kata-kata yang kasar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Man jadala fi khusumatin min ghairi ilmin lam yazal fi sukhtillah hatta yansa. Maksudnya barang siapa yang berbahas tanpa ilmu dalam pertikaian, maka dia akan tetap berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah dia berhenti. Tengok. Biasa pertengkaran ini berlaku kenapa? Kerana dia bercakap, dia berbahas tidak berasaskan kepada ilmu, tidak berasaskan kepada sandaran, tidak berasaskan kepada fakta. Dia nak juga dia benar. Dan kebiasaannya berlaku pertelingkahan ini kerana dia tidak ada sifat keterbukaan dalam menghadapi masalah-masalah yang adanya unsur ijtihad dan juga khilafiyah. Jadi kalau kita melihat para salafus salih, para ulama mazhab yang empat sendiri, daripada Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, walaupun mereka berbeza pandangan dalam sesuatu hukum yang tertentu, tetapi mereka saling menghormati. Tidak berlakunya pertengkaran, percanggahan. Masing-masing tak apa, ini pandangan saya pada awak. Jadi keduanya masing-masing ada cara. Maka tidak ada berlaku pertengkaran kerana ada sifat menghormati. Dan kita boleh terima pandangan orang lain. Jadi kalaulah kita bertengkar, kita berbahas min ghairi ilmi, tanpa ada ilmu. Ini sangat penting. Sebab itulah kalau kita perhatikan para ulama, apabila mereka berselisih pendapat, dan mereka memang ulama ada ilmu, mereka tidak berlaku pertengkaran. Bila berlaku pertengkaran, mungkin berlaku pertengkaran juga di antara ilmu, ada situ ada sifat pada sifat sombong, sifat takabur, sifat meninggi diri, dan dialah rasa dia saja. Itu mungkin berlaku pertengkaran. Itulah para ulama yang hebat, para ulama yang muktabar. Terkadang dalam isu tertentu dia tak jawab secara spontan. Tengah panas kan,
tengah panas tak jawab. Tetapi bila keadaan sudah reda ataupun waktu yang sesuai, situasi yang sesuai, barulah mereka akan berbincang bagaimana cara menyelesaikannya dan bagaimana apakah satu keputusan yang terbaik yang perlu diambil dalam menghadapi isu-isu tertentu yang boleh menimbulkan perdebatan. Tengokkan betapa cantiknya Islam ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat lidah kepetahan berkata untuk kita berbicara. Namun Islam mengajar kita supaya kita tidak sombong dan kita tidak takabur dan kita tidak ego dengan ilmu yang ada pada kita. Bahkan kita diminta untuk melazimi sifat tawadhu. Dan inilah yang akan dapat mengelakkan diri kita daripada apa? Daripada bertengkar, daripada berbahas, daripada orang kata nak tegakkan apa yang dirasakan betul daripada dirinya. Kerana yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah semua nak menguji kita bagaimana keadaan hidup kita. Begitu dengan kita menghadapi situasi hari ini. Pada saya lah rakan-rakan teman-teman yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang dilakukan adalah dalam bentuk pandangan ijtihad. Dalam kita menghadapi pandemik hari ini, mohon sangat kepada rakan-rakan teman-teman tidak mudah untuk memberikan kata-kata yang bentuk kecaman. Kata-kata yang boleh menimbulkan provokasi, kata-kata yang boleh menjejaskan ataupun kita meremehkan pihak-pihak lain. Saya yakin hari ini semua pihak berusaha sebaik mungkin. Kita tak tahu apakah kekangan-kekangan yang mereka hadapi, sama ada peringkat pentadbiran yang peringkat daerahnya, peringkat negerinya, peringkat negaranya. Saya yakin mereka berusaha, bukan mereka tidak bertanggungjawab. Husnuzan kepada mereka lebih baik daripada kita membuat satu kenyataan, lepas tu komen yang terkadang kita fikir, awak tahu tak buat kerja ni bagaimana? Kita lihat untuk frontline daripada anggota keselamatan, mereka berhampa-pulas, mereka berusaha sebaik mungkin. Terkadang ada yang kena saman, marah pula kena saman, kena compound, marah pula kena compound dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tidak bersatu, tidak bersama-sama untuk memahami situasi, dan kita tidak boleh melihat apakah prioriti hari ini. Berakan-akan teman-teman, situasi hari ini apakah keutamaan? Adakah keutamaan kita segi duit kita, ataupun pendapatan kita, ataupun nyawa yang lebih berharga? Ekonomi tak nafikan itu penting untuk kita. Kalau contohlah kita dengan pandangan kita buat lockdown, kita tak boleh nak berniaga, kena tutup kedai, kita akan rugi beratus ringgit, ribu ringgit, mungkin jutaan dan sebagainya. Mana lebih utama untuk kita menjaga nyawa? Nyawa kita yang terancam hari ini dengan jangkitan yang begitu mendadak, dan kita sedih hari ini ramai di antara orang yang terdekat dengan kita meninggal dunia disebabkan wabak ini. Orang yang terdekat dan tempoh 14 hari dihantar ke pusat kuarantin, hospital. Itulah perjumpaan yang terakhir hari ini. Ayah, esok ibu, adik-beradik, dia dah banyak cerita dengan dan sebar di media sosial dan sebagainya. Jadi dalam situasi ini mohon sangat berakan-akan dan teman-teman, kita pun perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hari ini, pagi ini kita ada bacaan Yasin perdana yang dibawakan oleh TV3, TV9 untuk mengajak rakyat semua, masyarakat semua untuk kembali kepada siapa? Kepada pemilik wabak ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita akui kesilapan kita, banyak dosa dan maksiat kita lakukan. Dan itulah usaha kita, Allah Taala melihat kesungguhan kita agar Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita semua. Berhenti untuk kita mencerca, untuk kita memberikan tanggapan-tanggapan yang tidak betul. Hari ini kita ajak sama-sama rakan kita untuk duduk di rumah. Jangan keluar kecuali yang penting. Saya berikanlah mesej ini dalam Facebook kita, dalam catatan kita, stay at home, lepas tu positifkan diri kita, sabar sedikit, kita tengok rakan-rakan kita melalui online, siapa yang perlukan bantuan kita bantu mereka. Itu lebih bermakna. Allah Ta'ala akan melihat usaha kita daripada kita mengutuk, kita memperlekehkan, kita mengata itu tak betul, dia tak pandai dan sebagainya. Jauh daripada perkara tersebut. Saya tidak mengatakan ke mana-mana, tapi saya mohon kepada rakan-rakan, jomlah kita sama-sama untuk kita landaikan, untuk kita sama-sama berusaha
menangani pandemik ini. Kalau kita tak bekerjasama, kita masih lagi keluar, kita lagi sebarkan virus ini, ya, artinya kita lah yang bertanggungjawab menyebarkan virus dan kita tidak bertanggungjawab untuk sama-sama membina suatu kehidupan yang lebih baik di masa hadapan. Jadi itulah rakan-rakan teman-teman Tazkirah Pagi di bidang dakwah Majlis Dakwah Negara. Jangan lupa untuk kongsi-kongsikan dan sharekan proses, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk kita menyumbang ke tabung dakwah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita terus memperkasakan usaha dakwah dan kita melihat apakah yang boleh kita bantu rakan-rakan kita khususnya di musim pandemik ini. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Tuhan kami, kau segera angkat wabak ini dan teruskan kita baca kunut nazilah. Dan saat kita timpa musibah, rakan-rakan kita di Palestin masih terus dibantai, di kawasan Baitul Maqdis, ya, di West Bank, di Genting Barat, ya, walaupun di Gaza sudah reda, tapi itulah Yahudi terus dan terus untuk menyakiti dan juga menzalimi orang-orang Islam. InsyaAllah setakat untuk kali ini, yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap daripada saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Kita jaga kita.